para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN. Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kepada anda kisah yang datangnya daripada Larry Raphael. Kisah pada kali ini ada yang seram, ada juga yang sedih. Marilah sama-sama kita menghayati kisah ini dan juga marilah kita sama-sama menjiwai kisah daripada Larry Raphael ini. Kisah yang bertajuk Ah Ming. Hai, apa kabar semua kawan-kawan yang setia dengan cerita-cerita seram benar saya? Sejak akhir-akhir ini, saya banyak bicara politik. Maklumlah, Sabah kan tengah panas kempen pilihan raya sekarang. Kisah kali ini berkenaan dengan sahabat lama saya yang bernama Ah Ming. Ah Ming adalah keluarga petani Cina yang berjaya. Keluarga mereka memiliki ladang kebun sayur yang luas dan pekerja yang dibayar gaji. Saya mengenali Ah Ming sejak darjah 3 dan sampailah darjah 4. Perkenalan saya dengan Ah Ming ini ringkas. Dia bersekolah Cina di Batu Apar Tenom, tidak jauh dari sekolah kami di SK Lagut Tenom. Kami bukan jiran tanah. Kebetulan di Batu Apar ada sepasang suami isteri tua mandul mengambil kami sebagai keluarga angkat mereka. Saya kenal Ah Ming semasa mandi di terusan erogison air yang mengalirkan air untuk ke sawah padi. Masa tu, dia tertarik melihat sekumpulan anak sebaya dia mandi dan menunggu di bawah jambatan. Ketika kami timbul, dia duduk bercangkung memerhati kami dan meminta izin untuk join kumpulan kami mandi di terusan itu. Sejak hari itu, saya dan dia bersahabat. Kami sebaya, tetapi bersekolah di sekolah yang berjiran saja. Sebenarnya Ah Ming ini anak Cina yang suka bersahabat dengan anak-anak peribumi. Bahasa Melayunya rata. Ikut kami melastik burung dan memanjat buah-buahan sebagai alas perut. Kami menjadi rapat sampai bila ada keramaian di rumahnya. Keluarga kami datang ke sana dan berpesta sampai tidur di rumahnya. Satu hari, Ah Ming demam panas yang tinggi dan bapanya bercadang membawakan dia ke Hospital Tenom untuk menerima rawatan. Sahabat saya ini suka duduk di belakang sekali dan berdekatan cermin kereta. Bapanya memandu bas mini mereka dan meluncur ke Pekan Tenom yang terletak 7 km dari rumah mereka. Ah Ming tertidur dalam keadaan tangan dan kepala di luar cermin. Dan berlakulah peristiwa yang mengejutkan. Oleh kerana lori balak terlalu hampir dengan garisan putih, tangan Ah Ming tersangkut pada celahan timbunan kayu balak dan putus. Bukan saja tangan kanannya putus, kepalanya juga ikut melayang bersama bahu tangan kanannya. Adik-beradik Ah Ming berteriakan terkejut dan bapanya menekan brek membuatkan kereta mereka bergolek 2 kali di atas jalan raya. Ah Ming sahabat saya meninggal serta-merta. Adik-beradiknya cedera ringan dan bapanya benar-benar histeria. Nyata semasa berselisih dengan lori balak tadi, lori itu terlalu rapat dengan bas mini mereka. Dan dalam posisi tersebut, Ah Ming tertidur dengan kepalanya yang terjelur keluar. Hampir 1 bulan selepas jenazah Ah Ming dikebumikan, rohnya berkeliaran di rumah. Hal ini dirasai oleh keluarganya. Gaya semasa dia balik sekolah dan anjing kesayangan merengek manja berterusan.
Anjing kesayangannya akan berteriak manja di setiap jam di mana Aming melakukan kelazimannya. Kadang-kadang anjing itu tiba-tiba berjalan seorang diri, melakukan aksi seperti biasa diperbuat bersama mendiang semasa dia hidup dulu. Kamar di bilik Aming akan terbuka dan tertutup dengan sendirinya. Dan lampu di biliknya tiba-tiba terpasang dan beberapa jam kemudian padam dengan sendirinya. Lagi menyeramkan, di subuh hari mereka mendengar suara dia batuk dan bersiul sebelum anjing kesayangannya bergolik manja, seakan-akan arwah masih hidup. Aksi anjing manjanya itulah menyebabkan keluarga Aming tahu yang roh Aming masih ada di sekitar rumah mereka. Saya juga tidak mempercayai yang sahabat Cina saya itu pergi dengan usia muda dan tragis. Ada kalanya saya bermimpi dia berada di terusan air mandi dan ketawa sebelum terbangun dari tidur. Saya ada banyak kenangan indah bersama Aming. Yang saya tidak boleh lupa ialah ketika kami mencuri timun dan jagung manis di kebun ayahnya. Ibu bapa Aming akhirnya memutuskan untuk menyimpan roh Aming selamanya dalam rumah kecil kertas yang dipuja dengan kepercayaan Taoisme. Mereka memutuskan untuk menyimpan rohnya kerana menurut rahib Tao itu, roh Aming belum sampai seru untuk pergi ke dunia alam baka. Apabila sudah genap 7 tahun, barulah rohnya akan dituntut oleh malaikat maut bernama Ji Yape dan Yi Yape. Sejak sahabat saya meninggal dunia, kami tidak pernah lagi berhibur ke rumah mereka. Ibu bapanya menjadi sangat introvert sejak anak sulung laki-laki mereka meninggal dunia dalam keadaan tragis. Bye-bye Aming, sahabatku. Saya selalu rindu kamu. Daripada Larry Raphael, based on true story. Terima kasih, Brother Fai.